Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Isama dari Saadah Center, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Alhamdulillah hari ini insya-Allah kita akan sembang berbincang secara santai, kita akan berkongsi secara santai satu tajuk yang dekat dengan kita sebagai warga Muslim dan juga sebagai umat Islam secara amnya. Jadi insya-Allah saya akan membawakan tajuk tu memahami psikologi warga Muslim di ambang Ramadan dan Syawal di musim penularan wabak COVID-19. Alhamdulillah, syukur pada Allah, dah hampir sebulan Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuasakan oleh kerajaan, oleh Perdana Menteri kita dan saya percaya sebagai seorang individu, seorang manusia dalam tempoh yang sebulan ini kita memasuki fasa PKP yang ketiga. Pelbagai kesan psikologi, pelbagai kesan secara fizikal yang banyak memberi impak kepada kehidupan kita seharian. Jadi insya-Allah bagi pembincangan tajuk ini saya ada beberapa soalan yang saya telah gariskan untuk kita bincangkan. Yang pertama dari segi bagaimana psikologi bekerja kaki tangan universiti di USIM, sama ada kaki tangan akademik, kaki tangan pentadbiran. Jadi it's time selepas hampir sebulan ni untuk kita refleksi balik jadual rutin kita. Berapa jam sebenarnya yang kita dapat spend masa dengan berkualiti menguruskan hal ehwal rumah tangga. Dan berapa jam pula kita dapat menguruskan kerja kita, sama ada kita menguruskan dari segi keperluan untuk panggilan mesyuarat ataupun menyediakan kalau pensyarah seperti contohnya menyediakan kertas-kertas kerja ataupun proposal dan sebagainya, ataupun mengikuti kursus-kursus online. Jadi apa yang mungkin kita terfikir, apa yang mungkin kita dapat, apa output kita pada hari tersebut. Sebagai contoh hari ini hari Senin, saya sebagai contoh sebagai bapa, ketua keluarga dan juga kaki tangan yang masih dibayar oleh majikan. Jadi apa output yang saya boleh jangkakan hari ini boleh dapat, dan dalam masa yang sama tuntutan untuk menguruskan keluarga di mana anak-anak masih lagi perlu disediakan sarapan dan juga makanan secukupnya pada waktu yang dah ditentukan, daripada sarapannya, makan tengah harinya, makan malamnya. Jadi ini satu cabaran. Jadi perbincangan pasangan, saya rasa ini perkara masa yang sesuai untuk berbincang bagaimana antara suami dan isteri dapat menguruskan rumah tangga dengan baik. Terutamanya bagi pada mereka yang pada suami dan isterinya yang dua-duanya bekerja, dual career, yang mana mereka kedua-duanya ini bekerja, dan dalam situasi ini perlu ada situasi win-win, situasi menang-menang, di mana jika suami buat kerja pejabat dan si isteri juga ada keperluan beliau juga untuk menguruskan hal pejabat yang seperti mana suami yang menguruskan hal pejabat tersebut. Dan of course dalam hal ini kita melihat dari segi keperluan anak-anak kita dan bagaimana melihat keperluan anak-anak dari segi tugasan yang diberikan oleh guru-guru kelas dari sekolah. Anak-anak ini perlu dibantu dengan tugasan harian ataupun kerja harian yang perlu diselesaikan yang diberikan oleh guru melalui grup WhatsApp. Jadi ini sebenarnya memberi lebih banyak, kita katakan sebagai perlu mengurus masa dan juga fokus kita dengan lebih berkesan. Dan yang kedua, bagaimana pula psikologi pelajar USIM. Ini sama ada pada mereka yang berada di kampus ataupun pada mereka juga yang dah selamat pulang ke kampung sebelum tempoh PKP. Jadi mungkin pada pelajar yang berada di kampung pada awal-awal tempoh PKP, jadi arahan masing-masing mungkin agak kurang jelas. Dia telah pulang ke kampung walaupun kerajaan tidak membenarkan adanya pergerakan secara masif. Jadi pelajar yang di kampung ini, cabaran utama mereka jika bila pensyarah-pensyarah ingin mengadakan online kelas ataupun kelas secara dalam talian, kerana ada sebahagian mereka memang datang daripada keluarga dan tempat yang tidak mempunyai akses internet yang baik. Jadi ini memberi sedikit sebanyaklah kekangan kepada pensyarah dan juga sebenarnya pada pelajar sebab pelajar basically kalau kata dia dah memang di rumah tak ada
internet. Jadi memang pelajar sepatutnya kena keluar tempat ke pekan yang terdekat ataupun sebagainya. Tapi dengan sebab PKP ini, perkara-perkara tersebut tak dapat dilaksanakan. Namun dari segi satu aspek yang lain, dari segi kesejahteraan diri, mereka ini mereka mendapat sumber sokongan yang terkuat dalam kesejahteraan diri mereka ini daripada keluarga mereka. Kerana saya percaya pelajar-pelajar, saya dulu pun pernah jadi pelajar, bila balik ke kampung atau balik ke rumah ini adalah satu perkara yang memberi kelegaan lah, jadi kelegaan, relief kat situ. Dapat menjumpa mak ayah, dapat spend time dengan mereka, ataupun dengan adik-beradik yang lain. Jadi masih lagi ada beberapa segelintir pelajar yang masih lagi berada di kampus. Dan saya percaya pengurusan JKPU USIM pun aware yang bahawa kita masih ada lagi beberapa pelajar yang masih lagi berada di kampus dan menunggu apa arahan seterusnya daripada kerajaan berkenaan dengan PKP ini. Jadi mungkin dalam tempoh 4 minggu ini, yang pertama, alhamdulillah saya percaya mereka menghadapi situasi perintah pergerakan kawalan ini dengan baik. Cuma cabaran yang lebih besar mendatang ini adalah bagaimana mereka menghadapi cabaran Ramadan, dan terutamanya lagi juga cabaran semasa di bulan Syawal yang akan menjelang tak lama lagi. Isu pelajar yang berada di kampus ini, antara isu yang dijangkakan akan mereka hadapi ialah antaranya ialah dari segi aspek social isolation, jadi isolasi sosial dari segi mana mereka terasing dengan keluarga. Walaupun kita ada connection, tetapi direct contact dengan ahli keluarga tu memberikan feeling ataupun connection yang berbeza, feeling tu. Yang keduanya dari isu menghadapi emptiness. Jadi rasa kosong, tidak ada siapa, walaupun ada kawan-kawan, tetapi rasa kekosongan dalam jiwa tu mereka hadapi dalam tempoh yang berlaku. Yang ketiganya, bila berlakunya kekosongan, emptiness ini, maka dia boleh juga mengakibatkan kepada isu kebosanan yang berpanjangan. Jadi ialah kita faham bahawa ini bukan satu yang kita minta, dan sebenarnya kalau boleh balik memang kita boleh balik, tapi situasinya kita memang tidak dibenarkan balik, oleh kerana yang berlaku sekarang ini adalah satu yang kita sebut sebagai krisis, dan krisis ini bukan satu perkara yang main-main. Dan seperkara lagi yang saya nak sebut sini ialah cabaran juga kepada mereka, pelajar-pelajar yang berada di semester akhir yang sedang menjalankan latihan industri LI ataupun internship. Macam pelajar-pelajar di fakulti FKP sebagai contoh, mereka dia menjalankan LA sama ada di dalam negara ataupun luar negara. Saya difahamkan ada pelajar kita yang LA sampai ke Jepun dan negara-negara lain, yang mana kerajaan di sana pun sedang menjalankan perintah berkurung, lockdown. Dan bagi pelajar-pelajar seperti pelajar kaunseling yang di USIM lah, yang saya maklum, dan juga pelajar-pelajar kaunseling daripada universiti awam yang lain. Jadi mereka sebenarnya mereka telah menjalani proses internship pada seawal pertengahan Februari lalu. Jadi mereka mereka sempatlah dalam lebih kurang 7 minggu telah menjalani proses internship tu. Namun dengan apa yang berlaku ini memberi satu situasi ketidakpastian, bagaimana situasi ini boleh dirungkaikan. Jadi insya-Allah dengan keputusan universiti memberi keputusan bahawa semester hanya akan resume balik semula pada Jun dan bersambung sehingga pada Ogos, memberi sedikit sebanyak kelegaan kepada pelajar untuk menamatkan ataupun menghabiskan pengajian dalam tempoh yang dibenarkan.
Yang ketiga, bagaimana psikologi kaki tangan usim, staf usim, bagaimana menghadapi bulan Ramadan dan Syawal di era COVID-19 ini. Jadi saban tahun kalau kita perhatikan, setiap tahun bila Ramadan menjelang dan tak lama lepas tu akan ada Syawal. Jadi masing-masing kita mempunyai satu pengalaman hidup yang tersendiri yang dan unik, dan ini kita develop rutin yang sesuai dengan cara kehidupan masing-masing. Ada yang biasa kalau nak menyambut Ramadan akan pulang ke kampung, ataupun ada yang daripada kampung pun datang ke bandar. Yang pentingnya ada perhubungan yang bersama mereka yang significant others lah, ataupun mereka yang penting dalam kehidupan mereka, dengan mak ayah kita, dengan tok wan, dengan nenek ke. Jadi ini antara perkara yang rutin yang selalu kita buat saban tahun ketika menjelangnya Ramadan, ketika menjelangnya bulan Syawal. Cuma apa yang berlaku di dalam tempoh krisis yang seperti ini, jadi maka ini akan menyebabkan rutin yang kita biasa laksanakan ini, rutin yang biasa kita suka buat, kita tak dapat buat seperti biasa. Okey. Jadi dengan berlakunya situasi ini, dia akan menyebabkan kita akan menghadapi feeling loss. Mungkin pada seseorang, ada certain individu dia akan rasa tak ada masalah sangat, dan cuma ada individu-individu yang lain, this is the really quality time yang sebenarnya perlu diberi perhatian, kerana this is the, kita kata, significant event lah dalam kehidupan individu tersebut. Cuma kita perlu faham di sini bahawa apa yang kita hadapi bulan ini, saat ini, kita berada di dalam satu tempoh krisis. Apa itu kita faham tentang krisis? Krisis ialah di mana satu situasi di mana masalah yang dihadapi itu kita tak dapat selesaikan, okey, dan bila tak dapat diselesaikan dan dia menjadi melebihi daripada kapasiti untuk kita uruskan, jadi dia menjadi krisis. So mungkin dalam konteks ini kita kata ada individu yang dah ada pun krisis sebelum ni, tetapi apa yang berlaku pada tahun ini, krisis yang kita hadapi adalah krisis yang bersifat global. Semua orang hadapi ini bersama, sama ada kita orang kaya ke, orang miskin ke, kita ada kampung ke, kita tak ada kampung ke. Situasi ini berlaku pada semua orang dan semua orang terkesan. Dan ini yang perlu masing-masing kita faham, bahawa apa yang berlaku ini sebenarnya adalah kita harapkan, dan saya mengharapkan adalah perkara yang berlaku secara sementara sahaja. InsyaAllah along the time kita akan dapat menghadapinya. Okay, sebab apa yang berlaku dalam teori of change pun, okay, jadi sama ada perubahan itu dia berlaku secara alami, secara fitrah, ataupun perkara perubahan itu datangnya daripada keazaman individu tersebut. Jadi terpulang sama ada perubahan itu datang daripada luar ataupun perubahan itu datang daripada dalam. Jadi konteks yang mesejnya di sini adalah kita perlu beradaptasi dengan situasi krisis agar kita tidak berkonflik krisis itu dengan kemahuan diri yang mungkin kita tak dapat laksanakan seperti biasa. Dan akhir sekali soalannya, bagaimana kita sebagai warga USIM dapat memberikan sokonganlah kepada kaki tangan staf dan juga kepada pelajar-pelajar yang memerlukan sokongan ketika musim wabak COVID-19 ini melanda. Alright, jadi banyak perkara lah yang boleh kita sentuh, dan saya percaya berilah apa yang kita ada. Kalau kita kata ada kemahiran dalam memberikan
memberi nasihat. Saya rasa itu dah cukup bagus. Dan jika kita boleh memberikan sokongan, keperluan asas, keperluan asas mereka sekiranya mereka perlukan bantuan, perlukan makanan harian dan perkara-perkara yang lain. Dan saya rasa itu ada satu perkara yang hikmah yang sebenarnya Allah nak menunjukkan rahmat ada di sebalik COVID-19 ini, yang mungkin kita perlu kita syukuri. Dan saya percaya di sinilah sebenarnya peluang untuk pada saya, pada rakan-rakan, pada semua rakan pentadbir dan juga ahli akademik, untuk kita dapat berinteraksi dan memahami, berhubung dengan cara yang baiklah, sama ada mereka ada pelajar tempatan atau pelajar luar negara. Dan saya percaya masing-masing mereka ada, they have their own struggle yang never been heard, yang kita rasa biasa je, tapi pada mereka ini adalah satu yang perkara yang situasi yang memberi kesan mendalam pada kesan psikologi mereka. Dan pada saya, antara yang mungkin boleh kita gunakan atau memainkan ialah berusaha untuk jadi pendengar yang baik. Walaupun sebenarnya mendengar yang baik ini bukanlah satu pekerjaan, bukan satu tugas yang mudah, sebab pendengar yang baik maksudnya kita mendengar secara reflektif, kita menjadi cermin kepada apa yang mereka cuba sampaikan, dan kita tak ada come out dengan satu kita jump kepada satu judgement lah, dia cakap macam ni sebab kita tak ada kita buat satu judgement, penilaian lah kenapa satu-satu tindakan atau satu-satu kenyataan tu dibuat. Jadi itulah yang antara perkara yang boleh kita kongsikan, dan insya-Allah semoga dengan apa yang berlaku, penularan wabak COVID-19 ini memberikan kepada kita peluang untuk kita lebih banyakkan amalan dan berdoa agar wabak COVID-19 ini dapat kita harungi dengan baik, dan kita dapat mengharungi kehidupan kita dengan cemerlang. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat keberkatan, sebab kita nakkan satu saja, iaitu husnul khotimah, dan insya-Allah kita mendapat keridaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa itu saja yang dapat saya kongsikan. Maaf atas segala kekurangan segi konten penceritaan, dan juga mungkin dari segi perkara yang disampaikan ini tak memberi manfaat sebaiknya, selayaknya. Yang baik itu datang daripada kelemahan itu datang daripada diri saya, yang baik itu datang daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.